adalah perbincangan set PSPM bagi sesi 2016 dan 17. Okey, jadi ada beberapa soalan yang kita akan fokuskan yang berkenaan dengan soalan objektif. Okey, sekarang pelajar diminta tengok soalan objektif untuk soalan 13. Okey, berdasarkan teori kewangan Keynes, permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Okey, kalau spekulasi, kita kata permintaan wang dia kan. Jadi simbol yang kita pakai itu adalah DS. Okey, ingat ya spekulasi. Okey, D itu adalah merujuk kepada permintaan wang lah, permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Okey, sebelum kita tengok jawapan ini, okey, biasanya Miss akan galakkan pelajar apa yang anda nampak, okey, dari sini kita terus sediakan raja yang berkaitan dan cuba fahamkan apa itu spekulasi. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, okey, apakah yang anda faham tentang spekulasi? Dia sebenarnya merujuk kepada apa ni? Jual beli saham dan bond. Yes, good. Kalau kata dia berkaitan dengan spekulasi, ingat dia mesti ada kaitan dengan pembelian ataupun penjualan bond. Ataupun anda nak kata saham pun boleh. Mesti berkaitan dengan ini. Okey, dan ini berkaitan dengan definisi dia. Kenapa wujudnya pembelian dan penjualan bond? Apakah tujuannya kita nak jual beli bond? Tujuan yang utama tu. Untuk mendapat keuntungan. Yes, good. Tujuan dia untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dekat sini, selepas anda tahu spekulasi apakah definisi dia, tengok semula. Kita kata dia jual beli bond dan saham. Dan tujuan dia sebenarnya nak dapatkan keuntungan. Okay, lepas itu, kita akan tengok dari segi dipengaruhi. Spekulasi ini, dia dipengaruhi apa sebenarnya? Berkaitan dengan kadar bunga. Yes, good. Ingat ya, permintaan wang untuk tujuan spekulasi ini dia adalah dipengaruhi, okay, oleh kadar bunga. R ya, ataupun kalau pelajar nak guna I kecil pun boleh. Itu adalah kadar bunga. Okay, jadi sekarang anda sudah faham berkaitan dengan spekulasi ini. Miss akan minta pelajar, biasanya kita akan buat raja dia. Okay, cuba tengok ya raja dia. Kita sediakan paksi XY dulu. Okey, disebabkan sudah kata dia permintaan wang untuk tujuan spekulasi ini dipengaruhi oleh kadar bunga kan. Jadi paksi Y dekat sini kita akan labelkan R ataupun I kecil pun boleh. Okey, kemudian bagi paksi X ini sebab kita tengah kaji pasal wang kan. Sini akan jadi QM, quantity of money. Okey, dan untuk tujuan spekulasi ini, okey, saya nak tanya, apakah hubungan antara permintaan wang untuk tujuan spekulasi ini dengan kadar bunga? Sama ada dia adalah secara langsung ke ataupun secara songsang? Songsang. Okey, kalau songsang dengan reti kata lain, kelok dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, jadi sekarang Miss pun sediakan kelok dia. Dan labelkan ini adalah DS. Untuk maklumat pelajar ya, kelok DS ini pastikan dia adalah sentuh ataupun menghampiri dengan paksi R ini. Okey? Dan sudah kata songsang kan kalau anda tengok ya. Kalau katakan sini R kosong, yang ini QM kosong. Kalau katakan kadar bunga turun. Dari R kosong ke R1. Okey, kita akan dapati bahawa kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi dia, cuba tengok, dia akan meningkat dari QM0 ke QM1. Itu merujukkan bahawa dia wujudnya hubungan songsang antara kadar bunga dengan kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi. Okey, setelah anda faham bahagian ini, kita cuba tengok pilihan yang diberikan. A. Menentukan keseimbangan tingkat kadar bunga pasaran. Okey, dia kata apa? Keseimbangan. Kalau katakan keseimbangan, dia mestilah ada kaitan dengan permintaan wang, money demand, bersilang dengan money supply. Itu berkaitan dengan keseimbangan. Okey, sekarang kita cuba tengok semula soalan kita ya. Berdasarkan teori kewangan Keynes, permintaan wang untuk tujuan spekulasi akan
Dia kata menentukan keseimbangan tingkat kadar bunga pasaran. Okey, yang ini hanya DS sahaja. Kalau keseimbangan, dia adalah money demand. Lagipun kita tengok kepada money supply. Raja ini, mana ada money demand, mana ada money supply. Bermaksud ini bukan pilihan yang bagus. Okey, kita sambung pilihan B pula. Menghasilkan kilo permintaan wang yang bercerun negatif. Okey, permintaan wang, money demand. Kan tadi saya kata permintaan wang, spekulasi. Okey, cuba fikir semula. MD, money demand. Tujuan kita nak minta wang itu, motif dia sebenarnya ada 3. Salah satu DS. Selain daripada DS, kita ada 2 lagi. Apakah 2 itu? DT dengan DP. Yes, good. DT dengan DP. DT itu adalah transaction, urus niaga. DP itu adalah precaution, awasan. Tambah lagi satu, DS. DS itu yang inilah spekulasi. Okey, jadi dengan adanya ketiga-tiga ini, barulah kita dapat jumlah permintaan wang. Kalau anda masih ingat, okey, nak dapatkan yang ini kan, money demand kan. Macam mana kita nak dapat money demand itu? Okey, kita akan sediakan 3 raja yang berlainan. Okey, pada mulanya kita ada DT. Katakan semua sini kadar bunga, tengok kadar bunga. Ini semua QM. Kan yang ini kadar bunga kan? Adakah permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan awasan ini dipengaruhi oleh kadar bunga? Tak. Tak, dia dipengaruhi oleh apa? Tingkat pendapatan. Ya, okey. Ingat ya, permintaan wang untuk tujuan urus niaga dan juga awasan ini memandangkan dia tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. Okey, ingat dia sebenarnya adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi, sudah kata tidak dipengaruhi oleh tingkat kadar bunga kan? Kilo dia akan jadi sedemikian. Ini DT tambah P. Kemudian yang ini pula spekulasi. Kan ini bentuk kilo dia kan? Ini DS. Dan sekarang apabila kita guna DT tambah DP tambah DS kan kita dapat MD kan? So kita punya MD jarak ini jarak dia. Kita akan mula dekat sini. Dan bentuk kilo DS kan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan kan? Jadi money demand dia pun sama. Dia akan mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuba tengok kalau masa Miss buat betul-betul main kan. Nah, inilah dia. Kalau ini R kosong, QM sini katakan QM kosong, ini QM1. Yang ini dia akan jadi QM kosong tambah QM1. Jadi sekarang soalan dia, menghasilkan kilo permintaan wang yang bercurun negatif. Cuba tengok MT dia. Memang perkecurunan negatif kan? Sebab kita dapat kilo permintaan wang adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Jadi jawapan yang paling sesuai kita kata B. Okey, kita sambung dengan pilihan C juga. Meningkatkan permintaan bond di pasaran kewangan. Ini pun nampak macam betul. Cuba tengok. Sebab tadi Miss kata, spekulasi ini berkaitan dengan pembelian penjualan bond kan. Kalau katakan, okey, dia kata apa? Meningkatkan permintaan. Kalau meningkatkan permintaan, bermaksud orang akan beli bond. Tetapi, yang ini, beli bond. Tetapi, adakah orang ramai ini hanya membeli bond sahaja? Bukan kan? Dia juga ada jual bond kan? Jadi dekat sini dia bukan saja meningkatkan permintaan terhadap bond. Okey, dia juga ada keadaan yang sebaliknya. Jadi ini bukan pilihan yang sangat bagus. Okey, kita sambung dengan D pula. Menyebabkan berlakunya hubungan langsung. Okey, antara permintaan wang dengan kadar bunga. Okey, memang permintaan wang untuk tujuan spekulasi dia kaji pasal yang ini. Dan lagi satu adalah kadar bunga. Adakah dia berhubungan secara langsung? Bukan kan? Dia sepatutnya secara apa tu? Secara songsang. Ya betul. Sepatutnya secara songsang. Barulah tepat jawapannya.
Lagi satu saya nak tekankan. Okay, soalan 13 ini, okay, dia memang ada kaitan dengan bab 4 dia sebab dia adalah berkenaan dengan teori kewangan Keynes yang berkenaan dengan permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Okay, jadi kalau sesiapa yang masih tak berapa okey bagi bahagian ini, sila buat ulang kaji semula dalam bab 4 dia. Okey, jadi yang seterusnya kita akan sambung dengan soalan objektif 14. Juga tengok soalan ini adalah daripada bab 4 juga. Okey, kita tengok soalan dia. Jumlah result tunai, okey tengok ya, ada result ya. Di semua bank perangan adalah RM30 bilion. Kenaikan nisbah result, okey asal dia 20%. Kemudian ke 25%. Okey, nanti kita akan sediakan kunci kira-kiranya. Dia kata dia menyebabkan lebihan result tu macam mana? Okey, lebihan result. Apa itu sebenarnya lebihan result? Pinjaman. Ya, ingat lebihan result itu adalah merujuk kepada pinjaman. Sebab ada satu andaian yang berkaitan dengan proses penciptaan kredit. Kita kata semua lebihan result akan dipinjamkan. Inilah dia. Okey, jadi Miss memang minta anda sediakan kunci kira-kira supaya kita boleh nampak apa yang berlakunya sebenarnya. Okey, bagi kunci kira-kira kita kat sini kita ada aset. Okey, kemudian kita juga ada liability. Okey, di bawah liability, apakah komponen yang wujud di bawah liability ini? Deposit semasa. Okay, good. Okay, selain daripada liability, kita juga ada aset. Jadi di bawah aset, apakah komponen yang wujud dekat sini? Result pinjaman. Ya, result pinjaman. Okay, thank you. Ya, ingat ya, ini di bawah kunci kira-kira. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok soalan dia ya. Jumlah result tunai di semua bank perangan adalah 30 bilion. Bermaksud result dekat sini adalah 30. Kenaikan nisbah result tunai 20%. Jadi sekarang tengah andaikan yang ini adalah 20%. Cuba cari deposit semasa sama dengan berapa. Sebab biasanya nilai deposit semasa itu diberikan, kemudian kita darab dengan 20% dan kita dapat result kan. Sekarang terbalik. Terbalik itu bermaksud kita akan guna result sama dengan apa? Nisbah result darab dengan deposit semasa ya. Ini rumus yang biasa kita guna. Dan result sekarang kita sama dengan 30. Nisbah result 20%. Darab dengan deposit semasa. Ini yang kita nak cari. Sila selesaikan yang ini dan bagi tahu saya deposit semasa anda sama dengan berapa? Okey, cuba kirakan ya. 150. Okey, 150. Bermaksud deposit semasa kat sini adalah 150. Okey, memang jumlah dia 150. Sini pun akan sama 150. Cuma sekarang Miss nak tanya, pinjaman dia dekat sini adalah berapa? 120. 120. Okey, jadi itu adalah kunci kira-kira yang asal. Jadi sekarang soalan dia kata kenaikan nisbah result daripada 20% kepada 25% kan? Bermaksud Miss nak anda sediakan satu kunci kira-kira yang baru. Di mana kali ini nisbah result dia adalah 25%. Okey, juga sama kita ada aset, kita juga ada liability. Untuk liability, okey salin semula deposit semasa dan deposit semasa dia sama dengan yang ini, 150. Okey, kita ada result dan kita juga ada pinjaman. Cuba kirakan result dia. 25% kan nisbah result. Kira result dia dan kira pinjaman dia. Nanti Miss tanya. Berapakah result yang anda dapat dekat sini? 37.5 ke? Okey, good. Okey, sambung pinjaman kamu berapa? 112.5. Poin berapa? Poin 5. Okey.
Okey, sekarang kita sambung. Soalan ini dia tanya, okey, kenaikan nisbah rizab ini menyebabkan lebihan rizab macam mana? Kan tadi sudah beritahu, lebihan rizab itu pinjaman kan? Jadi sekarang pelajar fokus pasal pinjaman. Okey, dulu punya pinjaman 120, sekarang punya pinjaman 112.5. Jadi kita memang nampak pinjaman dia sudah berkurang. Kalau berkurang, okey, tengok ya pilihan untuk A dan B terus out dah. Kenapa? Sebab dia sebut bertambah. Jadi kita tengok memang berkurang. Berkurang berapa tu? Apakah jawapan anda? 7.5 7.5 apa? bilion. Yes, okey. Jadi jawapan yang paling sesuai 14 adalah C. Okey, kita sambung lagi. Soalan yang seterusnya pun sama daripada soalan bab 4 juga yang berkaitan dengan penciptaan kredit. Okey, kita cuba tengok. Andaikan deposit asal sebuah bank perangan berjumlah 1.5 juta. Okey, itu berkaitan dengan deposit semasa ya. Dan bank pusat menetapkan nisbah rizab berkanun pada kadar 20%. Ini adalah nisbah rizab. Okey, tadi deposit ya. Hitung tambahan jumlah maksimum penawaran wang yang boleh dicipta. Okey, kalau anda nampak perkataan itu bermaksud dia mesti ada kaitan dengan pengganda wang. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus bagi pengganda wang? 1 bahagi nisbah rizab. Okey, good. 1 bahagi nisbah rizab. Dan kita sudah tahu nisbah rizab kita. Dekat sini, nisbah rizab yang ditekankan perkanun kan? 20%. Cuba gantikan dan cuba kirakan. Bagi tahu saya pengganda wang anda sama dengan berapa? 20% itu maksudnya 0.2 ya. Cuba kirakan. Dapat 5. Ya, okey. Jawapan anda sama dengan 5. Okey, jadi sekarang kita sudah tahu pengganda wang sama dengan 5. Sekarang kita tengok semula soalan ini. Dia ada deposit semasa, dia ada rizab kan? Jadi sekali lagi, Miss akan galakkan anda sediakan kunci kira-kira. Okey, macam tadi juga, sebelah sini kita ada asset. Okey, yang sebelah sini adalah liability. Jadi liability macam tadi, kita ada deposit semasa. Bagi aset pula, kita ada rizab dan kita juga ada pinjaman. Okey, deposit semasa kita ambil semula nilai yang telah diberikan iaitu 1.5 juta ya. Jadi sini 1.5. Dan bank pusat menetapkan nisbah rizab 20%. So 20% over this. Jadi berapa yang anda dapat ya untuk rizab? 0.3. Okey, good. 0.3. Dan selepas itu kita pun selesaikan cuba dapatkan untuk pinjaman. 1.2. Okey, good. Okey, sekarang kita sudah dapat sediakan kunci kira-kira yang pertamanya. Okey, kalau katakan saya nak sediakan kunci kira-kira yang seterusnya. Juga sama ya, sini liability. Okey, sini asset. Dan kita kata sini juga ada deposit semasa. Okey, juga samalah. Sini juga ada rizab. Sini juga ada pinjaman. Jadi sekarang untuk kunci kira-kira yang seterusnya, Nisa tanya, deposit semasa nilai yang perlu dicatatkan dekat sini sepatutnya sama dengan berapa? Dan bagi tahu saya kenapa. 1.2 Okey, good. Dari mana you ambil? daripada pinjaman tadi. Ya, very good. Jadi pinjaman dekat sini kita akan pindahkan maklumat itu dan masukkan ke bawah deposit semasa. Itulah sebab anda akan dapat dia adalah sama punya. Okey, kita tengok semula soalan dia. Okey, tadi sampai sini ya, kita sudah berjaya sediakan kunci kira-kira dia. Untuk yang ini pula, hitung tambahan jumlah maksimum penawaran wang. Untuk maklumat pelajar, penawaran wang dekat sini, ya, dia sebenarnya adalah merujuk kepada deposit semasa ini. Tetapi dia kata yang boleh dicipta. Jadi maksudnya nanti kita akan guna deposit semasa ini, kita darab dengan pengganda wang, darab dengan yang ini, 5. Jadi cuba kirakan
Dan sila beritahu saya apakah jawapan yang anda dapat? 6 juta. Yes, 6 juta RM lah. Jadi jawapan untuk 15 adalah B. Okey, juga samalah yang ini juga daripada bab 4 ya, yang berkenaan dengan penciptaan kredit. Okey. Sekarang kita sambung. Soalan yang seterusnya adalah soalan 20. Langkah dasar kewangan yang sesuai dilaksanakan ketika ekonomi sedang mengalami kemelesetan adalah dengan, memang soalan ini kita akan kaitkan dengan bab 6, tetapi sekarang dari segi pertanyaan, dari segi permulaan dia, Miss akan cuba kaitkan dengan apa yang anda pernah belajar dalam bab 1 dulu. Okey, cuba tengok. Dasar kewangan. Dan dia kata kemelesetan. Ingat ya, kemelesetan juga sama dengan pengangguran, juga sama dengan deflasi. Jadi sekarang soalan yang Miss nak tanya, kan dasar kewangan, kita ada dasar kewangan mengembang dan juga dasar kewangan menguncung. Jadi kalau nak atasi masalah kemelesetan, kita sebenarnya nak pakai dasar kewangan mengembang ke ataupun menguncung? Mengembang. Okay, good. Mengembang Okay, jadi sekarang untuk dasar kewangan, komponen yang kita kaji itu ada 2, iaitu berkenaan dengan MS, which is money supply, lagi satu R, interest rate. Okay, kadar bunga ya. Jadi kalau katakan dasar kewangan mengembang, MS dengan R dia macam mana? MS naik, R turun. Okay, ya, MS naik, R turun. Okey, ini ya sebenarnya merupakan apa yang anda telah belajar dalam bab 1 punya. Tetapi sekarang kami kata kita nak kait dengan bab 6 kan. Bermaksud dia akan kaji dengan lebih lanjut. Kami kata dasar kewangan ini kita sebenarnya ada dasar kewangan kuantitatif. Okey, dan kita juga adanya kualitatif. Untuk maklumat anda, kalau kuantitatif memang kita kaji ataupun fokus pasal MS dengan R. Kalau kualitatif, dia adalah fokus tentang pinjaman punya. Okey, sekarang anda cuba tengok. Kan kita fokus MSR kan? Maka dasar kewangan yang kita kaji sekarang adalah dasar kewangan kuantitatif. Di mana dia ada beberapa alat, antara dia operasi pasaran terbuka. Okey, yang ini memang famous punya lah yang biasa kita kaitkan dengan di bawah kuantitatif. Dan selain daripada itu, adalah berkenaan dengan kadar bank. Kadar bank ini juga sama dengan kadar diskaunnya dan ada lagi apa itu. Nanti anda cuba cari. Okey, sekarang kita akan tengok setiap satu ya. Kita mulai dengan A dulu, meningkatkan kadar bank. Baru tadi saya sebut kadar bank. Kadar bank juga sama dengan kadar diskaun. Di mana dia sebenarnya juga akan memberi kesan terhadap kadar bunga. Okey, dengan reti kata lain, kalau kadar bank naik, kadar bunga juga akan naik. Okey, dan kalau kadar bank turun, kadar bunga juga akan turun. Sekarang anda cuba tengok dekat sini. Dia kata meningkatkan kadar bank kan. Bermaksud kadar bunga ditingkatkan. Tetapi tadi anda sudah beritahu saya dalam dasar kewangan mengembang, kita sepatutnya turunkan kadar bunga. Tapi kat sini dia kata meningkatkan kadar bank. Ini bukan jawapan dia. Okey, sekarang kita cuba tengok. Menurunkan nisbah rizab berkanun. Okey, berkaitan dengan nisbah rizab berkanun ini, dia juga merupakan salah satu alat lah di bawah dasar kewangan kuantitatif. Okey, cuma sekarang yang ini dia ada kaitan dengan apa yang kita telah belajar dalam bab 4 punya. Okey, kita cuba tengok sikit ya. Yang tadi kita sudah bincang punya. Okey, tengok yang ini. Kalau katakan nisbah rizab daripada 20% kepada 25%, dia meningkat kan? Kalau katakan dia meningkat, kita dapati bahawa pinjaman dia adalah berkurang. Okey, saya ulang. Kalau nisbah rizab meningkat, pinjaman dia berkurang. Dan pinjaman ini, kan tadi saya kata, kita boleh kait semula dengan deposit semasa. Dan dia juga sama dengan penawaran wang.
which is MS, money supply kan. Jadi sekarang kita tengok menurunkan nisbah rizab pekanun. Kalau nisbah rizab sudah turun, tengok yang ini ya. Nisbah rizab naik, pinjaman dia turun. Kalau nisbah rizab turun, pinjaman dia sepatutnya Pinjaman naik. Okey, jadi sekarang kita pun kata bahawa pinjaman ini naik. Okey, tengok semula pinjaman ini kan nanti kita akan bawa kepada deposit semasa kan. Dan deposit semasa ini kita boleh kait dengan penawaran wang. Okey, dengan reti kata lain, penawaran wang kita macam mana? Meningkat. Ya. Okey. Kalau berdasarkan soalan yang ditanya, kita nak dasar kewangan mengembang. MS dia naik. Cuba tengok. Dan kita dapati bahawa memang MS dia meningkat juga. Dengan reti kata lain, ya jawapan untuk 20 itu adalah B. Okey. So boleh ya, sebab yang ini memang kita boleh kaitkan dengan penawaran wang MS dia juga. Kita sambung juga untuk pilihan yang seterusnya, iaitu pilihan C. Menjual bond kerajaan kepada orang ramai. Cuba bayangkan kalau kerajaan jual bond. Pegangan wang orang ramai. Macam mana? Sebab sekarang orang ramai yang beli kan. Jadi pegangan wang orang ramai macam mana ya? Berkurang. Kalau pegangan wang orang ramai berkurang, bermaksud MS dia juga akan turun. Ini bukan pilihan jawapan kita. Dan D, memanjangkan tempoh matang bil perbendaharaan kerajaan. Kita cuba tengok yang berkaitan dengan bil perbendaharaan ini. Ini sebenarnya merupakan bond, tapi ini adalah bond yang bersifat jangka pendek. Dia kata dia panjangkan tempoh matang dia. Bermaksud sekarang orang ramai dia tak dapat menebus semula lah bond tersebut. Jadi dia menyebabkan dia punya bekalan wang sebenarnya juga akan menurun. Jadi ini pun bukan pilihan jawapan yang bagus. Jadi untuk soalan 20, jawapan yang paling sesuai adalah B. Di mana kita akan pilih menurunkan nisbah rizab pekanun. Cuba saya nak beritahu, nisbah rizab ini memang di bawah alat sini lah, iaitu alat di bawah dasar kewangan kuantitatif. Walaupun saya kata dasar kewangan kuantitatif ini berkenaan dengan bab 6, tetapi dia boleh kait semula dengan apa yang telah belajar dalam bab 4. Itu adalah soalan 20. Kita sambung dengan soalan 27 pula. Ini adalah soalan daripada bab 7 ya. Jadual 2 menunjukkan pengeluaran pakaian dan makanan oleh seorang pekerja di negara X dan Y. Kita cuba tengok, kita bandingkan dulu. Untuk pakaian, sila beritahu saya negara mana satu yang lebih cekap untuk mengeluarkan pakaian. Negara X. Good. Sekarang fokus makanan pula. Sila beritahu saya negara mana satu yang lebih cekap dalam pengeluaran makanan. Lebih cekap Miss. Lebih cekap. Negara X juga. Ya, sebab lebih banyak. Dengan reti kata lain, negara X ini sebenarnya dia adalah menikmati faedah mutlak. Sebab dia adalah lebih cekap dalam pengeluaran barang, kedua-dua barang, pakaian dan makanan. Kalau katakan dia lebih cekap, dia sepatutnya kena mengkhusus dua jenis barang. Kalau dia mengkhusus dua jenis barang itu, menyebabkan negara Y tidak dapat menghasilkan sebarang barang pun. Jadi, untuk pastikan perangan antara bangsa dapat dijalankan, wujudnya teori faedah berbanding. Dan teori faedah berbanding, apakah definisi bagi teori faedah berbanding ini? Apakah kata kunci dia dan apa yang kita nak fokus sebenarnya? Kos lepas. Kos lepas. Di mana kos lepas yang adalah macam mana ya? Rendah. Saya nak jawapan itu je. Thank you. Jadi sekarang kita nak cari kos lepas untuk satu pakaian dan kos lepas untuk satu makanan. Dan anda sepatutnya sudah tahu macam mana nak cari ya. Kos lepas satu pakaian. Kos lepas satu makanan.
Okey, nak cari kos lepas satu pakaian, kita tengok negara X fokus negara X. 400p nisbah kepada 1200m. Satu pakaian kan? 1p. Jadi berapa M yang anda dapat? 3. Okey, 3M. Jadi saya isi dekat sini, ini akan jadi 3M. Okey, juga sama. Sekarang 400p nisbah kepada 1200M. Katakan daripada yang ini, kali ini saya nak cari 1M. 1M itu nisbah kepada berapa P? 1/3. 1/3. Okey, sila jadikan jawapan anda dalam tempat perpuluhan. Jasmine? 0.33. Ya, 0.33p. Okey, jadi Miss pun akan isikan 0.33p dekat sini. Okey, dengan cara yang sama, anda kira untuk negara Y. Okey, nanti saya tanya ya. 2M. Ya. Okey, bagaimana pula untuk satu makanan? 0.5P. Yes, good. Okey, kalau masa periksa soalan kuantitatif itu, okey, kalau boleh atas tu you buat kurungan. Unit makanan. Okey, yang ini buat kurungan, unit pakaian. Supaya bagi dia lengkap. Okey, jadi sekarang kita fokus. Kos lepas satu pakaian, kita tengok pakaian punya. Mana satu adalah lebih rendah? Negara X ke negara Y? Y. Okey. Fokus untuk makanan pula. Tengok mana satu yang lebih rendah. 0.33 X. Yes. Okey. Itulah dia. Dengan reti kata lain, negara X dia akan mengkhusus makanan dan negara Y dia akan mengkhusus pakaian. Sebab dia menikmati faedah berbanding dalam pengeluaran barang tersebut. Okey, kita cuba tengok pilihan jawapan yang diberikan dekat sini. Negara Y memperoleh faedah berbanding dalam kedua-dua pengeluaran salah. Negara Y hanya pakaian sahaja. Negara X memperoleh faedah berbanding dalam pengeluaran pakaian. Pun salah sebab tadi sudah kata pakaian ini negara Y. Negara X memperoleh faedah berbanding dalam pengeluaran makanan. Kita cek negara X makanan. Ya, jawapannya C. Negara Y tidak memperoleh faedah berbanding, salah. Okey, jadi itulah cara kita nak jawab untuk soalan objektif lah. Anda kena buat pengkiraan dulu. Okey, jadi itu adalah perbincangan bagi soalan 27 ya. Okey, kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan 28. Okey, soalan ini adalah daripada soalan bab 7 di mana dia ada kaitan sikit dengan kadar pertukaran asing. Kita cuba tengok soalan dia. Jika nilai dolar Amerika Syarikat meningkat, okey kita buat catatan sikit, US dollar naik. Berbanding dengan nilai ringgit Malaysia. Kalau US dollar meningkat, saya nak tanya, RM sebenarnya macam mana? Menurun. Okay, good. Dia akan turun. Okay, jadi sebelum kita tengok pilihan jawapan ini, anda sepatutnya kena fokus dua aspek. Yang pertama itu, nanti kita akan kaji dari segi ekspor dan lagi satu, kita akan kaji dari segi import. Okay, tengok ekspor dulu ya. Kalau katakan ekspor, bermaksud negara kita yang menjual barang kepada US. Okay, dan harga ekspor dia, kita nak tengok yang US dollar punya ke ataupun kita nak tengok yang RM punya? RM. Ya, kita akan fokus kepada RM. Sebab anda kena ingat, okay, kalau kita ekspor, kita jual barang kan? Barang itu dihasilkan ataupun diperbuat di Malaysia. Jadi harga dia kita akan ikut balik harga bagi negara tersebut. Jadi kita akan ikut RM. RM turun kan? Maka harga ekspor pun turun. Sudah jadi lebih murah dari segi harga dia. Kuantiti ekspor itu akan jadi macam mana? Menaik. Okey, jadi sebab harga murah, jadi kuantiti ekspor dia akan meningkat. Okey, sekarang kita cuba tengok dari aspek yang seterusnya iaitu berkenaan dengan import. Juga sama, import bermaksud negara kita yang beli barang. Beli dari mana? Beli dari Amerika Syarikat.
Jadi sekarang saya nak tanya, barang itu diperbuat di negara apa? US. US. Jadi harga import itu kita akan tengok harga mana satu ya? US. Okey. Bagi tahu saya harga import macam mana? Menaik. Okey. Apabila kita dapat kesan harga import meningkat, sila beritahu saya dari segi kuantiti import dia sudah jadi macam mana? Menurun. Okey. Dan daripada situasi ini kita dapati bahawa ekspor meningkat, import dia sudah turun. Okey, selepas anda faham yang ini, barulah kita tengok pilihan jawapan dia. Okey, kita mula dengan pilihan A dulu ya. Malaysia akan import lebih banyak barang dari Amerika Syarikat. Okey, tengok Malaysia import. Sudah turun kan? Dia kata import lebih banyak. Salah. Tengok B. Pengimport Malaysia akan membeli lebih banyak barang dari Amerika Syarikat. Juga import Malaysia. Pengimport dia membeli lebih banyak ke? Tak, import kita kan jatuh kan? Ini pun bukan jawapan dia. C. Pengimport Amerika Syarikat. Okey, tengok ya, perkataan pengimport Amerika Syarikat bermaksud Amerika Syarikat yang beli barang dari Malaysia. Kalau dia beli barang dari Malaysia, bermaksud Malaysia yang jual barang kepada Amerika Syarikat kan? Kalau Malaysia yang jual, bermaksud Malaysia yang ekspor. Kita tengok dari segi ekspor dia. Pengimport Amerika Syarikat akan kurang membeli barang dari Malaysia. Cuba tengok ekspor negara kita meningkat kan? Dia berkata sini berkurang. Ini pun bukan pilihan jawapan dia. As for the last one, pengimport Amerika Syarikat, konsep yang sama. Okey, walaupun dia guna perkataan pengimport, tapi merujuk negara kita yang ekspor kan? Dia akan membeli lebih banyak barang dari Malaysia. Tengok, ekspor kita naik. Jawapannya D untuk soalan 28. Okey, jadi itu berkaitan dengan kadar pertukaran asing di mana dia memberi kesan terhadap ekspor dan juga import. Okey, sekarang kita sambung dengan soalan 29. Okey, soalan ini pun sama ya, soalan daripada kadar pertukaran asing juga. Kita cuba tengok. Okey, sebuah firma dari Malaysia membeli 1000 kilogram gandum dari Amerika Syarikat dengan harga US dollar 2.5 setiap kilogram. Okey, cuba tengok. Firma Malaysia membeli dari siapa? Membeli dari Amerika Syarikat. Jadi dekat sini, firma dari Malaysia ini, dia sebenarnya merujuk kepada pengimport. Dengan reti kata lain, kita yang beli ataupun kita import barang dari Amerika Syarikat. Kita import berapa? 1000 kilogram, 1000 kg lah. Dan dia pun sudah beritahu, 1 kilogram itu adalah US dollar 2.5. Okey, ini adalah maklumat dia lah. Jika kadar pertukaran asing antara Malaysia dengan Amerika Syarikat, yang ini diberikan. RM1 sama dengan USD 0.25. Berapakah nilai belian firma tersebut dalam ringgit Malaysia? Okey, yang pertama, kita akan tulis semula kadar pertukaran ini dulu. Jadi misalkan tulis RM RM1 okey, sama dengan US dollar 0.25. Okey, selepas itu anda cuba tengok dia nak sebutan kita dalam ringgit Malaysia kan? Jadi apa yang saya nak anda buat? Okey, cuba tukarkan. Jadi US dollar 1 dulu. Sama dengan berapa RM. Sebab sekarang dia bagi yang ini sekilogram. Berapa kan USD kan? Jadi kita kena tukarkan USD dulu. Cuba kira macam mana nak dapatkan 1 USD ya. Jadi US dollar 1 sama dengan RM berapa? 4. Okey, 4. Macam mana anda dapat RM4? Sebab nak cari satu kan, so RM1 tu kena bahagi dengan 0.25. Ya, okey. Sini bahagi 0.25, sini pun bahagi 0.25. Jadi kita akan dapat sama dengan RM4 kalau US dollar 1. Dan sekarang soalan dia kata apa? Tengok yang ini. US dollar 2.5.
Jadi kita sudah dapat USD 1 kan. Daripada ini kita tukarkan US dollar 2.5. Cuba tukarkan dan jadikan dia dalam RM. Cuba kirakannya nanti misalnya. Apakah jawapan anda? Darab dengan 2.5. Okey. Jadi kalau sekarang sebelah kanan kita darab dengan 2.5, sebelah kiri pun sama, kita darab dengan 2.5. Okey, sila beritahu saya jawapan anda berapa? 10. Okey, so sekarang daripada ini, sekarang cuba tengok, ini adalah untuk setiap kilogram. Maksudnya kalau katakan sekarang pengimport Malaysia, dia import 1 kg gandum daripada US, dia sebenarnya kena bagi RM10. Sebab soalan dia nak anda cari nilai belian dalam mata wang Malaysia kan. Anda sepatutnya kena bayar RM10. Adakah dia beli 1 kg? Bukan kan? Dia beli berapa tu? Cuba tengok. Dia beli 1000 kilogram. Bermaksud sekarang anda fokus yang RM10 ini, sebab mata wang Malaysia, kemudian anda darab dengan 1000 kilogram. Dan cuba kirakan jawapan anda. Dan pilih jawapan anda sepatutnya sama dengan berapa? RM10,000. Ya, RM10,000. Jadi jawapan yang paling sesuai adalah D lah. Okey, jadi ingat ini adalah berkenaan dengan bab 7 ya, iaitu berkaitan dengan kadar pertukaran asing. Okey, praktislah untuk buat pengiraan yang sedemikian. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir, di mana soalan ini adalah berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi. Okey, kita cuba tengok soalan dia ya. Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara akan meningkat apabila kerajaan. Okey, lain kali apabila anda nampak pertumbuhan ekonomi punya perkataan ini sahaja, anda kena fikir, ini mesti berkaitan dengan keluaran negara. Kalau nak spesifik, dia adalah keluaran negara benar lah. Dan pertumbuhan ekonomi berlaku bermaksud keluaran negara meningkat. Okey, ataupun kita kata Y meningkat, pendapatan negara meningkat pun boleh. Okey, dan cuba tengok soalan ini, dia boleh kait dengan bab 1, bab 4 dan juga bab 6 ya. Okey, nanti kita cuba tengok kenapa saya kata demikian. Okey. Sila tengok A dulu. Mengurangkan cukai. Okey, so cukai dekat sini dia adalah merujuk kepada T kan? T turun. Kalau katakan T turun, okey. Nanti lastly kita nak kait dari segi Y. Okey, dan dekat sini sebenarnya ada satu proses yang berlaku dan ini sebenarnya anda telah belajar dalam bab 3 punya. Okey, dan kalau katakan T turun, dia boleh memberi kesan terhadap apa? Pendapatan boleh guna. Ya, yes, cool. YD meningkat. Kalau YD meningkat ini, dia sebenarnya boleh memberi kesan terhadap yang seterusnya tu apa? C meningkat. Okey. Lagi, C merupakan komponen dalam? C merupakan komponen dalam AE. Okey. Kalau C naik AE? AE naik. Okey. Dan seterusnya kita boleh kait dengan AD juga kan? AD macam mana? AD naik. AD naik. Okey. Dan kalau AD naik, Y macam mana? Y naik. Ya. Anda cuba tengok sekarang, memang saya kata kita nak fokus Y kita meningkat kan? Cuba tengok, kalau cukai diturunkan, ya Y meningkat. Inilah jawapan kita. Okey, tak apa, kita akan bincang untuk setiap satu. Yang seterusnya, menaikkan kadar bunga. R meningkat. Okey, kalau R meningkat juga sama, anda cuba fikirkan apakah aliran dia dekat sini dan lastly kita akan kaitkan dengan Y juga. Okey, R naik. Dia memberi kesan terhadap apa? Naik. MS turun. Okey, MS turun. Kalau you nak kait MS, itu adalah di depan dia MS turun. Dan belakang itu, apa lagi? Teori kewangan Keynes. C. C boleh selain daripada C? I. Yes. Okey, untuk maklumat pelajar, R meningkat ini kita boleh kaji melalui dua aspek.
anda boleh kaji melalui C, anda juga boleh kaji melalui I. Kalau C itu consumption, di mana dia berkaitan dengan pengguna. Kalau I itu pelabur. Pelabur itu prima kan? Dia berkaitan dengan pengeluar punya sebenarnya. Okey, jadi dekat sini, R meningkat. R itu kadar bunga. Bermaksud kos pinjaman dia meningkat. Kita akan kaji dari segi pinjaman dia sebenarnya. Kos pinjaman yang meningkat. Jadi pengguna nak pinjam banyak untuk membuat perbelanjaan penggunaan ke? Tak. C Jadi? akan turun. Okey. I? Turun. Ya, dua-dua pun akan turun. Dan kedua-dua ini merupakan komponen dalam apa? AE Maka AE? turun. Sambung lagi? AT turun. Lagi? Y turun. Ya, Y turun. Ini bukan jawapan dia sebab kita nak Y meningkat. Okey. Dan sekarang kita sambung berkenaan dengan C, mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Okey, so G turun. Okey, juga sama kita nak kait dengan Y juga pada akhir. Jadi sila fikirkan arah aliran dia dan bagi tahu saya apakah arah aliran dia tu. AE. Jadi AE? AE AE turun. Okey, lagi? AD? AD pun turun. Okey, Y? Y pun turun. Okey, jadi cuba tengok kita dapat Y turun. Bukan jawapan yang kita nak. Okey, lastly. G turun dan menaikkan cukai. Kalau G turun, tadi anda sudah nampak memang Y dia akan turun. Kalau meningkatkan cukai, tengok tadi kita ada bincang pasal cukai kan? Kalau cukai turun, Y meningkat. Kalau sekarang cukai naik, Y sepatutnya juga akan turun. Jadi ini sebenarnya merupakan dia ubah G dan T secara serentak lah. Okey, kalau anda tengok semula, memang pilihan jawapan kita yang paling sesuai masih adalah A. Okey, sekarang anda cuba tengok kenapa saya kait dengan bab 1. Bab 1 ini memang anda ada belajar. Okey, apa kita kata maklumat makroekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan? Okey, jadi pemboleh ubah dia pun ada berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ingat dia berkaitan dengan keluaran negara. Itulah sebab saya kata dia adalah di bawah bab 1. Dan kenapa dekat sini saya ada katakan dia ada kaitan dengan bab 4. Okey, yang bab 4 punya yang ini. Berkenaan dengan kadar bunga. Kan anda kaitkan MS naik, R turun semua ini. Ini adalah berkenaan dengan teori kewangan Keynes. Dan saya nak ingatkan, sebenarnya kalau nak kaitkan dengan keluaran negara, apabila kita nak kaji sehingga Y macam mana, berkaitan dengan teori kewangan Keynes ini, dia sebenarnya ada 3 rajah yang boleh tunjukkan. Okay, Miss bagi tahu. The first one, you kena tunjuk hubungan antara MS dengan R, itu rajah yang pertama. Second, kita akan kaji tentang hubungan antara kadar bunga dengan pelaburan. Yang dua ini. Itu rajah yang kedua. Dan untuk rajah yang ketiga, kita akan kaji I meningkat, AE meningkat, ataupun I turun, AE turun, dan kemudian Y pun turun. Itu rajah yang ketiga. Tengok semula rajah tersebut. Okey, di bawah bab 4 memang ada rajah berkaitan. Okey, kenapa saya kata dia bab 6? Okey, cuba tengok ada bab 6 juga kan? Bab 6 ini dia sebenarnya berkenaan dengan dasar. Kan anda belajar ada dasar fiskal dan juga ada dasar kewangan. Dasar fiskal, okey, Miss tulis kat sini ya. Dasar fiskal, kita kaji komponen G dan T. Dasar kewangan, kita kaji pasal MS dengan R. Cuba tengok semua pilihan jawapan yang diberikan dekat sini, ada MSR, ya, ada kadar bunga. Lepas itu ada T, ada G, berkaitan dengan dasar fiskal. Bermaksud satu soalan yang sama, dia sebenarnya boleh kaji melalui beberapa bab. Okey, jadi itu adalah keseluruhan perbincangan soalan objektif kita bagi set PSPM sesi 16-17. 11B, jelaskan 3 langkah mengatasi defisit akaun semasa dalam imbangan pembayaran. Saya dapat 3 langkah itu adalah yang pertama,
meningkatkan nilai ekspor melalui pemberian subsidi ekspor. Okey, lagi? Yang kedua, menurunkan nilai import barang melalui tarif dan kuota. Yang ketiga, memperbaiki imbangan perkhidmatan seperti perubatan, pendidikan dan pengangkutan. Okay, thank you. Miss nak komen sikit. Sebenarnya berdasarkan jawapan yang ahli bagi ini, memang semua jawapan dia boleh diterima. Okay, tetapi sekarang Miss akan buat penerangan sikit, okay, ataupun penerangan yang lebih lanjut berkaitan dengan soalan ini supaya anda boleh kuasai. Okay, thank you Adli. Boleh tutup skrin lah. Okay. Okay, jadi sekarang kita cuba tengok semula soalan ini. Okay, yang pertama, dia kata apa? 3 langkah mengatasi defisit. Jadi pelajar dekat sini anda kena faham betul-betul apa itu defisit. Okey, kan saya kata defisit kan. Jadi kalau defisit itu menunjuk bahawa dia adalah negatif. Kalau negatif itu bermaksud apakah hubungan antara pembayaran dengan penerimaan? Bayaran lebih besar daripada penerimaan. Okey, thank you. Ya, bayar lebih besar daripada yang terima. Okey, dan anda cuba tengok, dia kata langkah mengatasi defisit akaun semasa. Nanti baru kita akan tengok dengan lebih lanjut berkaitan dengan akaun semasa ini. Kita cuba tengok dalam imbangan pembayaran. Okey, bermaksud ini sebenarnya dia ada kaitan antara ekspor dan import. Jadi saya nak tanya, yang bayar ini merujuk kepada import ke ataupun ekspor? Bayar merujuk pada import. Yes. Kalau import bermaksud negara kita yang beli barang kan. Kalau kita beli, kita kena bayar. Dan kalau terima itu, ya, dia adalah merujuk kepada ekspor. Sebab kalau ekspor, negara kita yang jual barang kan. Kalau kita jual barang, kita dapat duit, terima duit. Okey, jadi pelajar kena faham dekat sini. Okey, defisit merujuk bayar lebih daripada terima. Dengan reti kata lain, sekarang situasi dia adalah import melebihi ekspor. Tetapi, soalan dia, jelaskan 3 langkah untuk mengatasi. Kalau mengatasi, isu kita yang ini ya, 2 ini. Okey, yang mengatasi itu, kalau boleh, kita nak kurangkan import dan kita nak tingkatkan ekspor. Kalau kurangkan import itu, maksudnya kita nak kurangkan pembayaran kita. Dan kalau kita nak naikkan ekspor, bermaksud kita kena tingkatkan penerimaan kita. Ini adalah langkah yang kita nak kaitkan untuk mengurangkan defisit. Okey, tetapi sekarang soalan dia fokus apa? Akaun semasa. Okey, kita tengok semula akaun semasa itu sebenarnya apa ya. Dan anda cuba tengok imbangan pembayaran ini, kita ada 3 akaun yang utama kan. Okey, saya ulang. Imbangan pembayaran ini, kita ada 3 akaun yang utama. Jadi sekarang soalan dia tunjukkan akaun semasa. Jadi kita fokus akaun semasa ini. Ada akaun barangan, akaun perkhidmatan, akaun pendapatan prima dan juga akaun pendapatan sekunder. Dengan reti kata lain, okey, jawapan yang kita bagi itu anda mesti kaitkan, okey, antara mana-mana 4 lah. Tetapi untuk maklumat pelajar dalam sukata anda, kita sebenarnya hanya fokus tentang akaun barangan dan juga akaun perkhidmatan sahaja. Saya ulang, akaun semasa dekat sini, okey, kita tengah bincang langkah bagi tu kan. Anda sebenarnya hanya perlu fokus untuk akaun barangan dan lagi satu adalah akaun perkhidmatan. Hanya untuk 2 akaun ini sahaja. Okey, jadi Miss buat catatan sikit. Okey, ada kaitan dengan akaun barangan dan ada kaitan dengan akaun perkhidmatan. Okey, kita hanya fokus 2 ini sahaja dan nanti pastikan, okey, di mana import kita turun, ekspor kita naik, ataupun pembayaran kita turun, ataupun penerimaan kita adalah meningkat punya. Okey, jadi sekarang saya nak tengok semula jawapan ahli itu dan pastikan dia boleh kaitkan dengan 2 ini ya, yang kita nak kaji punya. Okey, kita cuba tengok yang pertama dulu. Okey, sambung baca jawapan pertama anda tu. Pertama saya,
meningkatkan nilai ekspor melalui pemberian subsidi ekspor. Okey, kita cuba tengok ya. Meningkatkan nilai ekspor. Okey, nilai dekat sini, ingat dia merujuk P darab dengan Q ya, melalui pemberian subsidi ekspor. Okey, soalan saya, apabila subsidi ekspor, ingat ya, subsidi ini adalah diberikan oleh kerajaan. Kalau kerajaan bagi subsidi ekspor ini, dia menyebabkan harga ekspor macam mana? Harganya semakin rendah. Okey, ya, buat catatan sikit ya, harga ekspor semakin rendah. Okey, kenapa kita kata harga ekspor dia rendah? Dia sebenarnya boleh berkait dengan sesuatu item. Apa yang kita sebenarnya kaitkan? Kos pengeluaran akan menurun. Ya, apabila kerajaan memberi subsidi, kos pengeluaran dia sebenarnya akan jatuh. Jadi, sudah kata subsidi ekspor kan? Subsidi ekspor ini sebenarnya memang diberi kepada pengeluar. Tetapi pengeluar itu kita adalah kata pengekspor. Di mana pengeluar menghasilkan barang untuk tujuan ekspor. Okey, kos pengeluaran turun, harga ekspor sudah turun. Kalau harga ekspor turun, apakah kesan terhadap kuantiti ekspor? Ekspor bertambah. Ya, kuantiti ekspor bertambah. Jadi daripada sini, ya kita dapat tunjuk bahawa ekspor sudah bertambah. Dan soalan saya, yang ini sebenarnya kita boleh kaitkan dengan akaun barangan ke ataupun akaun perkhidmatan? Akaun barangan. Imbangan barang. Okey. Ya, thank you. Ya, betul. Jadi, jawapan yang pertama ini seperti apa yang Miss kata memang boleh diterima. Tapi sekarang kita kena check semula. Dia di bawah akaun barangan dan lagi satu ekspor dia meningkat. Okey, kita tengok jawapan yang kedua pula. Okey, Adli baca jawapan anda. Yang kedua, menurunkan nilai import barang melalui tarif dan kuota. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok menurunkan nilai import melalui tarif dan kuota. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apa itu tarif? Cukai yang dikenakan terhadap barang import. Yes, good. Cukai yang dikenakan terhadap barang import. Kalau kerajaan sekarang kenakan cukai, juga sama. Kita akan kaitkan satu item. Apa itu? Kos pengeluaran? Ya, kos pengeluaran macam mana? Kos pengeluaran meningkat. Ya, apabila kos pengeluaran dekat sini sudah meningkat, dia sebenarnya akan menyebabkan harga sesuatu barang akan jadi macam mana? Dan sekarang kita kaitkan dengan import. Oh, harga import akan naik. Ya, dan seterusnya kuantiti import? Kuantiti import akan berkurang. Ya, jadi untuk yang kedua ini memang kita nampak harga import naik sebab cukai dikenakan dan kemudian kuantiti import sudah turun. Okey, jadi kita nampak bahawa import sudah berkurang. Cuma juga sama, kita boleh kaitkan dengan akaun apa ni? Barangan. Ya, akaun barangannya. Jadi bermaksud jawapan yang pertama dengan kedua ini, dua-dua pun adalah kait dengan akaun barangan punya. Okey, kita sambung dengan jawapan yang ketiga. Ya, Adli baca jawapan anda. Okey, jawapan yang ketiga, memperbaiki imbangan perkhidmatan seperti perubatan, pendidikan dan pengangkutan. Okey, so sekarang kita cuba tengok jawapan dia dekat sini ya. Memperbaiki imbangan perkhidmatan. Sudah jelas, itu sebenarnya adalah akaun perkhidmatan. Dan dia kata seperti perubatan, pendidikan dan pengangkutan. Okey, cuma Miss nak buat tambahan sikit. Kalau memperbaiki dekat sini bermaksud dari segi penerimaan dan pembayaran itu macam mana? Cuba terangkan sikit. Memperbaiki dari segi penerimaan. Maksudnya kita nak tingkatkan penerimaan ke macam mana? Boleh spesifik sikit tak? Meningkatkan penerimaan. Dan lagi satu? Mengurangkan pembayaran. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang pelajar semua tengok bahagian sini. Tadi memang jawapan yang kita bagi itu, pastikan anda boleh kaitkan dengan akaun barangan ataupun akaun perkhidmatan. Dan kemudian kalau pasal akaun barangan punya, okay, ini satu dari satu, pastikan huraian yang selanjutnya anda kaitkan dari segi ekspor dan juga import.
Tetapi kalau katakan itu adalah berkenaan dengan akaun perkhidmatan, pastikan huraian anda adalah berkaitan dengan penerimaan dan juga pembayaran. Okey, itu cara kita nak jawab. Okey, sekarang kita cuba tengok selain daripada jawapan yang Atri bagi itu, dia sudah bagi 3 jawapan kan? Okey. Selain daripada 3 itu ada jawapan yang lain. Okey. Misalnya mungkin kita boleh kata mengembangkan. Okey, mengembangkan ini adalah berkaitan dengan industri gantian import. Okey, kita cuba tengok ya. Selain daripada 3 langkah yang telah dicadangkan, dibincangkan itu, yang keempat itu sebenarnya kita boleh sebut mengembangkan industri gantian import. Kalau industri gantian import itu, industri perindustrian. Okey, kita kan maksudnya negara kita yang keluarkan barang yang hampir sama dengan import. Kalau negara kita dapat menghasilkan barang tersebut, nanti dia akan menyebabkan import negara kita juga boleh dikurangkan. Jadi sekarang saya nak tanya, untuk poin ini, kita nak kaitkan dengan akaun barangan ataupun akaun perkhidmatan? Barangan. Yes, good. Jadi anda kena tahulah dia sepatutnya adalah berkaitan dengan akaun barangan. Dan selain daripada itu, jawapan lain yang boleh diterima. Okey, kita ada kempen penggunaan ataupun kita kata pembelian lah produk tempatan. Okey, kita cuba tengok langkah yang kelima ini, kempen penggunaan ataupun pembelian produk tempatan. Bermaksud sekarang kita galakkan rakyat tempatan untuk beli barang buatan Malaysia. Kalau katakan mereka beli barang buatan Malaysia, dia akan memberi kesan terhadap ekspor ke ataupun memberi kesan terhadap import? Import lah. Soalan saya kata sekarang rakyat Malaysia, kamu sebagai rakyat Malaysia kan, kamu menggunakan barang buatan Malaysia. Okey? Jadi, kalau katakan rakyat negara kita majoriti guna barang buatan Malaysia sahaja, dia akan memberi kesan terhadap ekspor ataupun import. Oh, import. Import. Kenapa? Jelas kan? Sebab rakyat Malaysia hanya menggunakan barang tempatan. Jadi import sepatutnya jadi macam mana? Menurun. Yes. Import akan turun. Boleh kait dengan akaun apa ya? Barangan. Ya, walaupun kita jalankan kempen, tetapi kempen itu kita galakkan rakyat tempatan yang membeli barang buatan Malaysia kan. Jadi berkaitan dengan barang. Kalau kalau majoriti rakyat Malaysia guna barang yang dihasilkan di negara kita, dengan erti kata lain, import kita akan semakin berkurangan. Juga sama, dia boleh kaitkan dengan akaun barangan. Okey, selain daripada itu, okay, sebenarnya kita juga ada berkenaan dengan kawalan tukaran asing. Okay, kawalan pertukaran asing lah. Okay, untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan kawalan pertukaran asing ini, bermaksud negara kita membeli sesuatu barang daripada negara asing. Kalau katakan negara kita import barang dari Singapura ya, kita kena bayar Singapore dollar. Kan kalau kita import barang kita beli kan, kita kena import, kita kena guna Singapore dollar. Tetapi dekat sekarang situasi dia kita nak kurangkan import. Apabila kita nak kurangkan import, bermaksud sekarang Bank Pusat dia akan mengambil tindakan dengan mengawal kadar pertukaran asing. Contoh pengimport Malaysia dia nak import barang kan, dia kena bayar dalam Singapore dollar. Tapi pengimport Malaysia itu dia merupakan penduduk Malaysia kan. Dia mana ada Singapore dollar. Jadi dia akan minta Singapore dollar. Kalau dia minta Singapore dollar itu, maksudnya dia nak beli Singapore dollar. Dia beli dengan melalui bank lah contoh. Tetapi sekarang disebabkan kerajaan, mungkin dia kata dia nak kurangkan import. Jadi dia akan kawal dari segi pertukaran asing. Walaupun bank boleh jual mata wang asing kepada dia, tapi cuma dia kurangkan dari segi penjualan supaya dia boleh kurangkan import. Jadi yang ini dia boleh kait dengan akaun apa tu? Akaun barangan.
Okay, good. Juga sama, kita akan kait dari segi akaun barangnya. Okay, selain daripada ini, ada lagi jawapan yang kita boleh bagi. Okay, tadi jawapan yang telah diberikan, kalau yang berkait dengan akaun perkhidmatan punya, kita kata memperbagi perkhidmatan-perkhidmatan lain kan. Okay, selain daripada itu, okay, yang seterusnya yang ini memang kita akan kait dari segi akaun perkhidmatan. Kita cuba tengok yang pertama itu. Okey, kita cuba tengok yang seterusnya, menggalakkan pelancongan domestik. Kalau domestik, apa yang anda faham dengan domestik ya? Dalam negara. Ya, pelancongan dalam negara, maksudnya dalam Malaysia. Okey, kan tadi Miss sudah beritahu yang ini memang kita akan kait untuk akaun perkhidmatan kan? Bagi akaun perkhidmatan, kita ada 4 komponen. Ada pengangkutan, perjalanan, urusnya kekerajaan dan juga perkhidmatan lain. Sila beritahu saya, dia boleh kait dengan komponen mana satu di bawah akaun perkhidmatan? Perjalanan. Kenapa? Apa itu perjalanan? Pelancongan. Ya, perjalanan itu sebenarnya adalah merujuk pelancongan. Maksud dekat sini, pelancongan ini dia sebenarnya adalah di bawah akaun perkhidmatan. Kenapa? Sebab kita akan kaitkan dengan komponen perjalanan. Okey, dan lagi satu, kan tadi Miss kata, kalau untuk akaun perkhidmatan ini, yang anda kena kaji, untuk akaun perkhidmatan, yang anda tengah kaji dari segi penerimaan dan juga pembayaran kan? Jadi, kita sepatutnya kena bagi penerimaan meningkat kalau nak mengatasi masalah defisit. Okey, yang ini, adakah penerimaan negara kita akan meningkat? Okey, cuba jelaskan. Penerimaan akan meningkat sebab bila orang pergi melancong dalam negara, then duit tu tak keluar. Kita kata mungkin ada pelancong asing yang datang ke? Duit itu macam mana? Duit tu akan bertambah. Ya, ataupun kita kata mengalir masuk. Okey, thank you. Ya, jadi memang kita dapati bahawa penerimaan kita akan meningkat. Juga sekali lagi, okey, dapat apa? Mengatasi masalah defisit. Okey, selain daripada itu, ada satu poin lagi yang berkenaan dengan, okey, Miss catat dulu ya. Okey, lagi satu poin adalah berkaitan dengan meluaskan perkhidmatan tambang dan insurans tempatan. Okey, anda boleh nampak ada perkataan perkhidmatan. Jadi yang ini confirm di bawah akaun perkhidmatan. Tambang dan insurans tempatan. Kita cuba tengok akaun perkhidmatan kita. Okey, untuk maklumat pelajar, akaun perkhidmatan kita ada 4 komponen ini saja. Jadi untuk poin tersebut, dia boleh kait dengan mana satu? Husnina? Pengangkutan. Okey, kenapa anda kata demikian? Tengok semula jawapan kat sini. Sebab perkhidmatan tambang dan insurans. Apa yang anda faham dengan tambang ini? Pengangkutan. Okey. Boleh bagi penerangan yang lebih lanjut sikit? Tambang pengangkutan apa itu? Contohnya? Bayaran untuk pengangkutan awam. Okey. Kalau katakan contoh kan, kita naik kapal terbang, kita kena jelaskan pembayaran tambang dia kan. Okey, saya tak nak guna kapal terbang, saya guna yang lain yang biasa anda nampak punya sebab sekarang anda nampak ada tambang dan insurans kan. Okey, memang kalau kita naik kapal terbang memang dia ada insurans sekali. Okey, tetapi mungkin ada pelajar yang tak pernah naik kapal terbang jadi saya tak nak guna contoh itu. Okey, cuba tengok bas. Okey, yang pengangkutan awam punya bas. Kalau katakan anda beli bas tiket dia, anda cuba tengok. Memang dekat sana kalau bas tiket yang anda beli itu dia memang dicetak punya, anda boleh nampak tambang yang dikena tu berapa. Dan selain daripada tambang itu, dia juga ada nyatakan insurans dia adalah berapa.
Kalau untuk kenaikan bas itu mungkin insurans dia hanya beberapa sen sajalah. Mungkin 20 sen ke, macam itu tak banyak. Okey, kalau katakan anda naik kapal terbang itu memang insurans dia adalah tinggi lah. Itulah sebab kita nampak tambang dan insurans dia memang letak sekali punya. Okey. Cuma saya nak buat tambahan sikit. Memang poin ini kita akan kait dari segi pengangkutan, tetapi pengangkutan dekat sini dia bukan saja merujuk pengangkutan yang digunakan. Okey, contohnya kalau katakan kita naik kapal terbang, okey, kena melalui lapangan terbang kan. Jadi penggunaan lapangan terbang misalnya KLIA ke, KLIA 2 ke, okey, itu sebenarnya juga merupakan satu perkhidmatan. Okey, dan memang penggunaan airport ya, lapangan terbang itu memang dia akan menyebabkan penerimaan bagi negara kita meningkat. Okey, bukan saja kapal terbang. Kalau kapal kan melalui pelabuhan kan. Jadi melalui penggunaan pelabuhan itu dia juga menyebabkan penerimaan negara kita akan meningkat. Okey, untuk maklumat pelajar sebenarnya ada banyak langkah lah yang kita boleh guna dekat sini selain daripada 3 yang telah dibentangkan. Jawapan ini sebenarnya pun boleh diterima. Cuma yang penting pelajar kena pastikan dia mesti di bawah akaun barangan dan perkhidmatan sebab sudah kata dia adalah akaun semasa punya. Okey, dan lagi satu, memang kita akan kaitkan import dia jatuh, ekspor dia meningkat sebab kita nak mengatasi defisit yang ini di bawah akaun barangan. Dan untuk akaun perkhidmatan punya kita akan kaji dari segi pembayaran dan juga penerimaan. Maka selesailah perbincangan kita untuk soalan esei bagi 11B ini. Ingat ya, soalan ini adalah berkenaan dengan bab 7 ya. Okey.